Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan meneruskan penerangan tentang perkembangan tamadun awal Islam, tapi memfokuskan kepada fasa kedua dalam tamadun awal, iaitu zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman Khulafa Ar-Rashidin. Apakah yang dimaksudkan dengan Khulafa Ar-Rashidin? Khulafa Ar-Rashidin bermaksud wakil-wakil atau khalifah-khalifah yang benar. Khulafa Ar-Rashidin terdiri daripada 4 orang khalifah. Yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bermula dari 632 hingga 634 Masihi, iaitu selama 2 tahun pemerintahannya. Kemudian diikuti dengan Sayyidina Umar Al-Khattab bermula dari tahun 634 hingga 644 Masihi, iaitu selama 10 tahun. Kemudian diikuti dengan Sayyidina Uthman Ibn Affan bermula dari 644 hingga 656 Masihi. Dan terakhir sekali ialah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib bermula dari 656 hingga 661 Masihi. Era pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bermula dari tahun 632 hingga 634 Masihi. Disebabkan tempoh pemerintahan yang singkat, maka tidak banyak perubahan yang dapat dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu hanya digunakan dalam tempoh 2 tahun itu, banyak fokus ditubuhkan kepada mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam. Kerana pada waktu itu sudah timbul gerakan murtad dan nabi-nabi palsu. Golongan murtad enggan mengeluarkan zakat pada Baitul Mal. Dalam masa yang sama muncul individu yang mendakwa sebagai Nabi, seperti Musa dan Kazab. Suasana ini menimbulkan ketegangan di hampir seluruh semenanjung tanah Arab. Justru itu, beliau telah menubuhkan 11 pasukan tentera untuk menghapuskan pemberontakan tersebut sehinggalah mereka berjaya disatukan kembali. Kemudian bagi mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar pula, Sayyidina Abu Bakar telah meneruskan usaha Rasulullah SAW dengan mengirim tentera di bawah pimpinan Usamah Ibn Zaid ke Uza'ah dan Abna di Syria dengan tujuan bagi melindungi umat Islam daripada ancaman Rom dan Parsi yang bangun kembali selepas mendengar berita kewafatan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar juga telah membuat pembahagian wilayah sebanyak 9 wilayah bagi melancarkan pentadbiran negara dengan membahagikan semenanjung tanah Arab kepada beberapa wilayah iaitu Madinah, Mekah, Taif, Syria, Yaman, Najran, Hadramaut, Bahrain dan juga Daumah Jandal. Beliau juga telah memperkenalkan bayaran gaji tentera. Yang mana bagi tentera Islam yang berkhidmat secara sukarela diberi sebanyak 80% daripada harta rampasan perang dan bakinya disimpan untuk negara dan rakyat. Seterusnya, Sayyidina Abu Bakar juga meneruskan usaha Nabi SAW dalam menjadikan Baitul Mal sebagai institusi kewangan Islam. Walau bagaimanapun pada zaman ini hasil negara masih lagi belum berkembang dan semua hasil negara yang diperolehi melalui zakat, jizyah dan ghanimah diagih terus kepada yang berhak menerimanya dan tiada lebihan yang tinggal. Ketika itu sebab kebanyakannya dalam bentuk harta yang masih sedikit yang jadi bila dapat saja terus diagihkan sehingga tiada baki yang tinggal. Kemudian yang terakhir sekali mengumpulkan kitab Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran mula dilakukan selepas menerima pandangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang bimbang dengan bilangan penghafal Al-Quran yang semakin berkurangan. Apabila didapati seramai 70 orang daripada kalangan mereka yang gugur syahid di medan perang Yamamah. Zaid Ibn Sabit radhiyallahu anhu telah ditugaskan untuk kerja-kerja pengumpulan dan beliau mengambil masa selama setahun untuk mengumpul segala catatan yang tulis dan dihafal oleh para sahabat. Jadi ayat Al-Quran ni sebenarnya telah ditulis sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Di atas bahan-bahan yang mudah didapati pada masa tersebut seperti di atas pelepah kurma, ketul batu nipis,
pangkal pohon kurma, daun, kertas, papan, kulit, tulang binatang dan lain-lain. Dan selepas kewafatan baginda Nabi SAW, naskah ini telah disimpan di rumah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, ia telah disimpan oleh Umar Al-Khattab pula, ya. Dan selepas Umar Al-Khattab meninggal dunia, mushaf ini disimpan oleh anak pada Sayyidina Umar, iaitu Hafsah, yang juga merupakan isteri pada Rasulullah SAW. Seterusnya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana era pemerintahannya bermula dari tahun 634 sehingga 644 Masihi. Sayyidina Umar merupakan khalifah berketurunan Quraisy, Bani Adi dan lahir pada tahun 583 Masihi. Para pengkaji sejarah menyifatkan zaman pemerintahan beliau sebagai zaman keemasan ataupun the golden age, memandangkan banyak pencapaian yang telah dicapai ketika era tersebut. Antaranya kita lihat dari aspek politik. Pada zaman pemerintahan beliau telah memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai. Ini bagi mengatasi masalah pentadbiran yang bertambah luas dengan membahagikan wilayah-wilayah Islam kepada beberapa bahagian. Wilayah-wilayah tersebut ialah Kufah, Basrah, Syam, Jazirah ataupun Mesopotamia, Mausil, Yaman dan Bahrain. Dan setiap wilayah tersebut dilantik beberapa orang pegawai yang bertugas terdiri daripada seorang wali ataupun governor dan seorang setiausaha yang dibantu oleh pegawai-pegawai tertentu di beberapa buah jabatan setiausaha tentera ataupun khatib ad-diwan, jabatan pencukaian, sahib al-kharaj, dan pegawai polis, sahib al-syurtah, pegawai perbendaharaan negara, sahib baitul mal dan seorang kadi. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar, kuasa penghakiman ini telah diberikan kepada qadi, yang disebabkan oleh jawatan gubernur ini bertambah banyak kuasanya ataupun bidang kuasanya, yang menyebabkan tugas gubernur hanya perlu mentadbir negara, manakala tugas kehakiman perlu dijalankan oleh qadi, dan qadi yang nanti pula diselidik terlebih dahulu bagi memastikan mereka mempunyai kepribadian yang baik, seorang yang adil, amanah dan sebagainya. Dan ketika zaman Sayyidina Umar juga, beliau telah meneruskan amalan Rasulullah SAW dengan mengumpulkan majlis syura bagi memastikan keputusan yang dibuat merupakan keputusan yang terbaik dan juga tepat. Selain daripada itu, ketika zaman ini juga Sayyidina Umar telah membina markas tentera di bandar-bandar utama bagi memantapkan pertahanan negara. Dari sudut sosial pula, Sayyidina Umar telah memperkenalkan takwim hijrah. Takwim hijrah telah bermula ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dari sudut ekonomi pula, beliau telah memperkenalkan pelbagai bentuk cukai, seperti cukai kharaj, cukai tanah, usyur, cukai perdagangan ataupun perniagaan, selain daripada ghanimah, faid dan juga zakat, termasuk juga jizyah, itu cukai kepada orang bukan Islam. Seterusnya, Khalifah Islam yang ketiga ialah Sayyidina Uthman ibn Affan, yang mana pemerintahan beliau bermula dari tahun 644 Masihi sehingga 656 Masihi. Beliau lahir pada tahun 576 Masihi dan bukan seorang hartawan serta digelar Zunurain. Kenapa? Sebab beliau telah menghuni dua orang puteri Rasulullah SAW. Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua ialah Kalsum. Tapi bukan pada masa yang sama lah. Okey, sumbangan beliau zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebenarnya tidak banyak perubahan yang berlaku, dan hampir kesemua yang dilakukan oleh Khalifah Uthman adalah mengikuti warisan peninggalan khalifah-khalifah terdahulu, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar. Kalau lihat dari segi perluasan budaya Islam, pada zaman ini banyak berlaku pembukaan daerah dan negeri.
seluruh tanah Parsi, Tabaristan, Azerbaijan dan Armenia berjaya ditakluki. Dari sudut pertahanan pula, ia memperkukuhkan pertahanan. Pada waktu ini, armada laut Islam yang pertama ditubuhkan bertujuan untuk menyerang Rom Timur. Angkatan laut tersebut berjaya menakluki beberapa negeri di Asia Kecil, di pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus dan Rhodes. Ya. Dan Panglima Laut Islam yang pertama ialah Abdullah bin Qais Al-Harith yang pernah melancarkan sebanyak 50 serangan ke atas beberapa sasaran tentera Rom. Dan sebenarnya kalau kita sebut tentang Sayyidina Osman bin Affan, sumbangannya yang paling besar yang dikenali ialah menjadikan Al-Quran, ya, membukukan Al-Quran menjadi satu naskah Al-Quran sebagai bacaan rasmi. Aktiviti ini berlaku di zaman Sayyidina Osman, di mana penulisan Al-Quran dilakukan dengan lebih sistematik. Al-Quran telah dibukukan berpandukan kepada bacaan pembaca-pembaca yang terkenal, dan sebanyak 6 salinan telah dibuat dan dikirimkan ke Mekah, Basrah, Kufah dan Syria, dan 2 buah lagi disimpan di Madinah dan sebuah untuk negara, di mana 2 buah tadi, sebuah untuk negara dan sebuah lagi untuk khalifah. Ya, ini bagi memastikan semua umat Islam membaca satu versi saja Al-Quran itu, Mushaf Utsmani, ya, supaya tidak berlaku kekeliruan ataupun percanggahan dalam bacaan Al-Quran. Selain daripada itu, ketika zaman pemerintahan Sayyidina Osman juga, jalan raya telah dibina, ya, banyak jalan raya telah dibina, jambatan, rumah rehat dan lain-lain. Begitu juga Baitul Mal, peranannya telah diperkukuhkan, ya, dengan meneruskan usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya mengekalkan bayaran jizyah, ya, itu cukai kepada orang bukan Islam. Seterusnya terakhir ialah khalifah yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana tempoh pemerintahan beliau bermula dari tahun 696 Masihi sehingga 661 Masihi. Sayyidina Ali merupakan khalifah dari Bani Quraisy, dari Bani Hashim, yang sama keturunannya dengan baginda Nabi SAW, lahir pada tahun 602 Masihi dan merupakan sepupu pada Nabi Muhammad SAW dan juga menantu Nabi, ya, pada masa yang sama, kerana Sayyidina Ali telah berkahwin dengan anak anda Nabi SAW, Siti Fatimah. Beliau terkenal dengan sifat keberanian dan kepahlawanan, pakar dalam perundangan Islam. Ya, sebab Sayyidina Ali juga merupakan salah seorang daripada salah seorang daripada mereka yang celik huruf ketika itu. Ya, jadi berbanding dengan yang lain, Sayyidina Ali mempunyai kelebihan, ya. Dari sudut sumbangan, tidak banyak pembaharuan dapat dilakukan, sama seperti Sayyidina Osman, ya, kerana apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah sama, yang meneruskan usaha-usaha yang dilakukan oleh khalifah-khalifah yang sebelumnya. Walau bagaimanapun, kita boleh lihat juga sumbangan beliau dari aspek mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara, yang mana beliau sempat mentamadunkan pentadbiran negara dengan menubuhkan dan menyusun pasukan polis yang diberi nama Asyurtah, ya. Tugasnya adalah mengendalikan perkara berkaitan jenayah yang berlaku di tempat umum, terutama di pasar besar. Beliau juga telah melengkapkan angkatan bersenjata dengan menubuhkan beberapa pasukan bersenjata seperti angkatan berkuda, angkatan berjalan kaki, angkatan perisik yang terdiri daripada angkatan perisik sayap kanan, kiri dan juga belakang. Dan rakyat yang berkhidmat dalam angkatan bersenjata itu diberi peruntukan gaji sebanyak 600 dirham ditambah dengan wang kebajikan untuk keluarga masing-masing. Seterusnya, ketika zaman ini juga markas tentera telah dibina di Parsi dan juga sempadan Syria. Dan terakhir sekali, Sayyidina Ali juga telah mampu meningkatkan ekonomi dengan mengutip cukai-cukai, ya, menambahkan, sebabkan suasana ketika itu perluasan wilayah Islam telah luas, maka sumber kewangan
Islam juga bertambah, ya. Jadi seterusnya, kesimpulan, pemerintah bukan sekadar penguasa agama yang hidup sederhana dan tinggal di rumah kecil serta bekerja sendiri untuk mencari rezeki, tapi mereka juga merupakan bapa pembangunan yang memajukan negara Islam tanpa memisahkan tanggungjawab keagamaan dan kemajuan masyarakat. Mereka bukan sekadar imam yang mengetuai solat, tetapi pemerintah yang adil, jujur dan berwibawa untuk membangunkan negara dan mencipta tamadun. Kalau kita lihat kepada khalifah-khalifah ini, mereka bukan sahaja berfungsi sebagai pemerintah, bahkan juga sebagai tempat rujukan, pakar rujuk sekiranya berlaku sebarang masalah, maka mereka menjadi tempat rujukan. Mereka lah juga hakim, ya, untuk menentukan keputusan negara, juga apa-apa keputusan tentang jenayah. Dan juga mereka lah bapa ekonomi yang mampu membangunkan ekonomi negara. Dan itu sekian, terima kasih.